Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang pertama kita menyambut Ramadan, dan kita bersyukur banyak kepada Allah Azza wa Jal. Setelah tahun lepas Allah menguji kita dengan kita tidak dapat memakmurkan masjid, dan tahun ini kita dapat ruang ini, iaitu untuk memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan kita mengambil ruang ini dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana kita di Perlis ni menganjurkan ataupun kempen Perlis berzikir, jadi saya minta tahun ini durus Ramadan kita tak pernah buat lagi di masjid ni. Biasanya kita buat di Masjid Alwi, kita pindah ke masjid ini, dan kita minta tumpu kepada bab-bab berhubung dengan zikir. Hari ini adalah hari awal dan muqaddimah akan diikuti dengan pengkuliah-pengkuliah yang lain. Jadi saya akan sebut satu dua perkara yang awal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebut dalam hadis qudsi daripada Allah Azza wa Jal, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maksudnya Allah kata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku terhadapku. Hadis ni selalu kita baca. Apa yang hamba Allah itu sangka kepada Allah Azza wa Jal, demikian Allah akan bertindak kepadanya. Sebab itu apabila masuknya Ramadan, sangkaan kita besar kepada rahmat Allah, kita akan lihat rahmat Allah banyak kepada kita. Orang yang selalu sangka Allah akan menolongnya, Allah tolong dia. Orang yang terlalu tersimpan di dalam perasaannya bahawa Allah tak tolong dia, dia mungkin mulut dia kata okey, tak apalah, insya-Allah Allah tolong, tapi tersimpan dalam perasaannya, aku ni doa lama pun Allah bukan nak dengar pun. Dia tak kata, dia tidak sebut di lidahnya, tetapi itulah yang tersemat di dalam perasaannya. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Itu pun salah satu sebab kenapa sebahagian doa tidak mustajab. Walaupun orang tu kita nampak kadang-kadang bagus, tapi tidak mustajab, kerana dia mempunyai sangkaan yang buruk terhadap Tuhannya. Termasuk juga dalam masalah rezeki, masalah berbagai-bagai lagi. Salah satu sebab untuk meminta supaya Allah memperlakukan kepada kita seperti mana yang kita harapkan, kita mempunyai sangkaan yang baik terhadap Tuhan. Sebab itu Nabi suka kepada tafa'ul. Nabi tak suka pada tasya'um. Tasya'um ni satu orang duk sangka sial. Orang kita kata se, aku ni tangan se kau, kata sial. Tapi Nabi suka tafa'um, tafa'ul. Nabi suka sebut yang baik dengan harapan yang baik. Nabi suka kalau dengar orang sebut ya najih, wahai yang berjaya, insya-Allah berjaya, insya-Allah saya boleh, insya-Allah Allah tolong saya. Tapi sangkaan itu dikaitkan dengan Allah.
Wa ana ma'ahu idza zakarani, kata Allah. Aku bersama dengannya apabila dia mengingati aku. Sebab itu orang yang mengingati Allah, dan kita mempunyai pengalaman, semua kita ni, sesiapa yang melalui pengalaman di mana dia dalam macam mana pun dia sibuk, dia apa, sentiasa Allah ada dalam ingatannya. Buat apa-apa pun Allah ada. Walaupun kadang-kadang mungkinlah dia tidak begitu banyak solat dan puasanya, tapi ingatannya pada Allah. Dapat rezeki walaupun dia tak sebut depan orang, alhamdulillah, tapi tengok rezeki terus terlintas, masya-Allah, alhamdulillah, Allah rezeki, Allah rezeki. Dia demam, dia sihat, alhamdulillah, Allah bagi sihat. Tengok anak-anak dia, teringat, masya-Allah, Allah ni bagi. Kita ingat Allah. Allah kata wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengannya jika dia ingat aku, apabila dia mengingati aku. Perkataan zakarani, zikir, boleh dipahami Arab ni dia sebut zikir, ingat. Kita ingat. Orang putih kata remember, kita ingatlah. Satu lagi zikir dengan maksud kita sebut, mention, kita sebut. Dia dua-dua boleh bagi makna. Tetapi afdalnya zikir asalnya di dalam jantung, zikru qalbi, dalam jantung hati, dalam ingatan manusia ingat. Tapi yang paling afdal bukan saja disebut di lidahnya, di dalam dirinya, dia menyebut di lidahnya juga. Dia syukur pada Allah, dapat pahala. Dia lafaz alhamdulillah, dapat pahala. Di dalam riwayat yang lain yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, ana ma'a abdi idza zakarani wa taharrakat syafatahu. Aku bersama dengan hambaku apabila dia menyebutku dan bergerak kedua bibirnya. Alhamdulillah. Tengok, subhanallah. Kalau dia ingat dalam diri dia pun pahala besar. Allah bersama dengan dia. Apatah lagi apabila dia sebut nama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita selalu terlepas. Kita tak terlepas, tapi kita terlupa. Allah ni nama dia banyak, tapi dia pilih nama dia yang disuruh kita sebut selalu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua surah dalam Al-Quran, 114 surah kecuali surah At-Taubah, semua mula dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia ada nama lain lagi, Al-Quddus, Al-Malik, Zal Jalali wal Ikram. Tapi disuruh kita ulangi, kita selalu ingat dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia pengasih dan penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Tuhan cipta alam ni, dia tulis awal, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Yang ni pun kita kena terang Islam ke orang ni, kita sentiasa kena habaq kat mereka. Rahmat Tuhan mendahului murkanya. Kita selalu habaq murka dia dulu sebelum rahmatnya. Agama itu dengan rahmat. Allah kalau 100 rahmat ni, hak kita sayang kat anak kita, orang perempuan sayang kat anak dia, kita sayang kat isteri kita, semua ni baru satu daripada 100 yang tersimpan di sisi Allah. Di dalam riwayat Abu Daud, ada sahabat Nabi SAW, dia nak datang kepada Nabi,
Masa dia nak datang kepada Nabi tu, dia tengok ada bunyi anak burung di pokok, dia ambil anak burung. Dia ambil dalam kain dia tu, dia ambil sarang burung tu dengan anak-anak, dia bubuh dalam kain dia. Bila dia ambil burung ni, dia jalan, mak burung, Arab kata Ummul Afragh, mak burung tu terbang, pusing kepala dia, cari anak dia, ambil anak dia. Dia pun buka dia punya kain dia tu, mak burung tu masuk baik kat anak dia tu lah. Dia tutup kain tu, dapat dengan mak-mak sekali. Dia pergi kepada Nabi SAW. Dia cerita apa yang dia buat kepada Nabi. Nabi tanya dia, ata'jabu li ruhmi ummil afragh faraghaha. Kamu kagum tak sayangnya mak burung kepada anak-anak burung? Sanggup tangkap sekali dengan dia tak apa. Dia tak mau terbang, buka pun dia tak mau terbang. Dia kata, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Nabi kata, "Fawallazi ba'athani bil haqq." Demi dia yang mengutuskan aku dengan kebenaran. Lallahu arhamu bi'ibadihi min ummil afragh bifaraghiha. Allah lebih sayang kat hamba-hamba dia lebih daripada mak burung tu kepada burung-burung. Allah sayang. Mak kita dengan kita, Allah sayang kita lagi. Dia pujuk. Cuba kita fikir takdir dalam hidup kita. Banyak takdir yang berjalan, sentiasa dia pujuk kita mai kepada dia. Demam ke, sakit ke, susah ke, dia selalu pujuk kita kepada dia. Rahmati wasi'at kulli syai. Rahmat aku, kata Allah, meliputi segala belanya. Umar bin Abdul Aziz dikatakan, Al-Imam Syaukani sebut dalam Tuhfatul Zakirin, Umar bin Abdul Aziz dikatakan, dia doa, ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai' wa ana syai'un faltasa'ni rahmataka ya arhamar rahim. Wahai yang mana rahmatnya, wahai dia yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu, aku ni pun termasuk sesuatu, kesianlah kat aku, rahmatlah aku, kata Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Syaukani bila dia sebut doa Umar bin Abdul Aziz tu, kata Imam Syaukani, aku pun sebut juga. Aku kata, ya man kataba ala nafsihi rahmah, ya man kataba ala nafsihi rahmata li'ibadih, wa ana min ibadika farhamni ya arhamar rahim. Wahai Tuhan yang telah menetapkan rahmat kepada dirinya untuk hamba-hambanya, aku ni pun termasuk hamba-hambamu, rahmatlah aku, wahai yang maha pengasih. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, doa ni tak ada dalam sunnah, dalam riwayat hadis, tetapi kita dalam doa ni Nabi ajak supaya kita kena pandai doa. Tak apa kita bangun tengah malam bulan Ramadan, kita ada ayat kita sendiri dengan Allah, tak boleh bahasa Arab, bagi yang tak erti bahasa Arab tu, disebut ke Allah, ya Allah aku ni sekian sekian. Allah ni suka hamba dia ilhah, dia suka hamba dia merintih kepada dia. Bahasa kita tak sesuai lah. Kalau bahasa kita dengan mak kita, dia suka manja dengan mak. Allah ni dia ilhah, dia suka hamba dia merintih. Bila merintih tu tanda kita mengakui apa yang kita sebut, iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Sebab itu di kalangan hamba-hamba Allah ni ada hamba-hamba Allah yang mustajab doanya. Dia pandai atur ayat untuk merintih kepada Tuhan. Bangun di tengah malam, merintih pada Allah, ingat Allah. Kita ni dhaif, semua orang buat dosa, tak ada hamba Allah yang tak buat dosa. Hebat mana pun di mata kita, Nabi dah janji anak Adam buat dosa. Tapi yang membezakan hamba-hamba Allah itu ialah ingatan kita kepada Tuhan kita. Bila kita ingat dia, kita makan, kita ingat Allah. Kita tengok hari mendung, hujan turun, kita ingat rahmat dia. Kita naik kereta, kita ingat Allah. Kita teringat ramai orang tak ada kereta, kita kereta elok pada orang. Kita masuklah rumah, kita teringat pada Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku ya Rabb, banyaknya nikmatmu padaku, banyaknya dosa aku. Faghfirli, ampunlah aku ya Allah. Zikir ni bukan nak pergi berdendang tengah padang bagi orang dengar sonok-sonok, tapi zikir ni ialah bagi membesarkan Allah. Cuma dalam hadis tu dia kata, idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia sebut aku di satu khalayak, Allah akan sebut di khalayak yang lebih mulia, lebih baik daripada itu. Tapi dengan ikhlas, kita ingatkan orang supaya ingat Allah, orang pun ingat Allah. Kalau muazzin tu besar dia, dia azan, kerana dia azan tu dia ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, orang teringat Allah. Kita hari tu di Masjid Alwi, ada turis daripada Jerman ke, seorang daripada Belgium ke mana, saya jumpa bercakap dengan dia. Dia mari masjid sebab dia dengar azan. Insan, fitrah Allah jadikan dalam jiwa kita ini. Kita dengar benda tu, tersentuh kita. Tapi kalau orang yang azan tu dia sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun tak terasa besar Allah dia. Orang kata bagi nak selesai kerja di sini dah lah kan. Orang kata bagi lagi, dia kata tak main bang, tak buat kerja pula. Imam pun sama, mufti pun sama lah, siapa pun sama. Jadi kita sebut nama Allah tapi kita tak ingat Allah. Tapi kalau kita sebut nama Allah, kita ingat Allah, orang ingat pula Allah kerana kita sebut. Kata Allah, wa ana zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan sebut dia di tempat yang lebih baik. Marilah pada bulan Ramadan ini, saya yang dhaif ni dan tuan-tuan juga yang memakmurkan masjid dan bersalat dan menyebut nama Allah, bersangka baik dengan Allah, yakin Allah tu rahmat dia luas, ada bahagian kita, siapa pun kita. Jangan matikan harapan orang. Pelacur yang melacur lagi Allah berikan rahmat untuk dia. Peminum arak pun ada yang mati di dalam sujud. Rahmat dia kita tak tahu. Kita hanya nampak manusia pada zahir, fulan macam tak baik. Tersimpan di sisi Allah apa yang kita tak tahu tentang dia. Mungkin dia ada ingat Allah lebih banyak pada kita. Mungkin kita yang nampak mufti berserban, berkopiah apa, mungkin lupa Allah jauh lebih banyak lupa daripada orang biasa yang jauh lebih ingat pada Allah, yang mungkin sapu sampah di tepi jalan saja. Wa ana idza zakarani zakartuhu idza zakarani. Aku mengingati dia apabila dia mengingati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.